Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair, amma ba'd. Para penonton dan para pendengar yang dihormati sekalian, alhamdulillah sekali lagi kita dipertemukan oleh Allah dalam siri-siri perbincangan kita dalam kitab Penawar Bagi Hati ini. Dan insya-Allah pada kali ini kita akan membicarakan tentang tajuk bab yang kelima, pada menyatakan kikir ataupun kedekut dan juga rasa cinta terhadap harta benda ini sendiri. Kita tahu bahawa dalam hidup seorang ini terlalu menyayangi suatu benda ini ataupun menyayangi harta menjadi satu kelaziman dalam kehidupan seseorang. Tetapi menyayangi sehingga sampai peringkat kita menjadi kedekut dan menjadi kita kikir dalam hidup kita, satu benda yang dicela dalam agama. Kedekut dalam erti kata sehingga kan kita tidak menggunakan dan membelanjakan harta kita untuk di jalan Allah. Tetapi dalam bab yang lain kita tidak bermasalah. Dalam masalah harta, dalam masalah yang disebut dengan dunia, kita sanggup belanja sebanyak mungkin. Tetapi apabila sebut tentang urusan agama, kita menjadi kedekut. Kadang-kadang di kalangan kita, untuk kita beli makanan-makanan yang mewah, kita sanggup untuk makan banyak dan sebagainya. Tapi dengan harga yang mahal tak menjadi masalah. Tetapi apabila sampai pada peringkat agama, kita minta supaya didermakan dan sebagainya, maka ia menjadi satu masalah terhadap harta untuk didermakan. Ini yang dinamakan dengan kedekut. Satu, kepahaman. Dan yang kedua, kepahaman dalam urusan dunia pun kedekut, kemudian dalam urusan agama pun kedekut. Yang ni dipanggil kikir, dalam keadaan yang orang Melayu kita biasa sebut haji bakhil, dia sebut demikian. Satu kalimah yang tak sesuai rasanya untuk disebut pada haji. Kesian pada Pak Haji pula yang kena dengan nama demikian. Walaupun sekalipun kita nak sebut tentang mengenai bagaimana seorang yang menjadi kikir, yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala mencela dan ia akan menjadi binasa pada seorang ini sendiri. Firman Allah Taala dalam surah At-Taghabun, dalam ayat yang ke-6, Allah Subhanahu wa taala sebut, "Wa man yuqassuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun." Katanya Allah Subhanahu wa taala, mana-mana barang siapa yang berjaya untuk membebaskan diri dia daripada perasaan suhha nafsih. Suhha nafsih maknanya dia terlampau menyayangi terhadap apa yang ada pada dirinya. Suhha nafsih faulaika humul muflihun. Orang inilah di antara golongan manusia yang paling berjaya. Kerana tak ramai orang yang mampu untuk membebaskan diri dia daripada kongkongan perasaan cinta pada harta benda yang ada pada mereka ini sendiri. Lalu Allah gambarkan orang yang berjaya untuk keluar daripada kongkongan kedekut. Orang ni di antara manusia-manusia yang berjaya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebut, qad aflahal mu'minun, telah berjayalah orang yang beriman, alladzina hum fi salatihim khashi'un, orang yang khusyuk dalam sembahyang dia. Dan kemudian Allah sebut golongan, di antara golongan yang berjaya lagi Allah Subhanahu wa taala sebut orang yang berjaya membebaskan diri dia daripada perasaan kedekut, kemudian dia boleh menjadi ketaatan pada perintah Allah, di antara manusia yang paling berjaya di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Firman Allah Taala dalam surah Al-Imran, misal contoh yang lain, Allah Subhanahu wa taala sebut, "Wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima ataahumullahu min fadlihi huwa khairul lahum bal huwa syarrul lahum." Katanya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebut, janganlah disangka orang-orang yang bakhil dengan apa yang dikurniakan oleh Allah. Bima ataahumullah, dengan apa yang ada pada di kamu sekarang wahai manusia. Semuanya diberikan oleh Allah. Dengan apa Allah sebut? Bima atahumullah, dengan apa yang Allah kurniakan pada diri kamu. Artinya segala apa yang milik yang ada pada kita hari ini bukan milik kita, bahkan ia merupakan milik Allah. Tiba-tiba dalam milik Allah pun kita kedekut. Katanya Allah, wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairul lahum, menjadi terbaik untuk diri kamu. Tak, katanya Allah, bal huwa syarrul lahum, bahkan benda yang kamu bakhil itu menjadi keburukan pada diri kamu pula. Allah gambarkan bagaimana buruknya pribadi orang yang kedekut dalam kehidupan ini sendiri. Maksud kedekut ini apa dia?
Maksudnya bila kita tak mampu lagi untuk menggunakan harta benda kita, segala kemudahan yang Allah kurniakan untuk mentaati perintah Allah. Terkadang dalam hidup kita, kita tahu bahawa dalam hidup kita ni Allah kurniakan. Dan apabila Allah kurniakan pada kita, dan kita mengakui bahawa milik Allah segala-galanya. Diri kita milik Allah. Kemudian harta benda milik Allah. Kemudian apa sahaja yang hilang daripada diri kita, kita diajar supaya sebut inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Dalam keadaan kita sebut inna lillah wa inna ilaihi raji'un, kita datang daripada Allah dan kepada Allah juga kembali. Tiba-tiba dalam keadaan kita dapat segala benda yang diberi oleh Allah ini, kita simpan dan kita simpan dalam hidup kita. Tak nak kurniakan dan kita tak nak belanjakan jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya kamu ni manusia yang kedekut pada diri kamu. Kan kita gambarkan cara yang mudah, analogi yang mudah. Kita ada barang, kita bagi pada anak-anak kita barang untuk dibahagi-bahagikan pada adik-beradik yang lain. Tiba-tiba anak yang kita bagi barang tadi, dia simpan untuk tidak bahagi pada orang lain, adik-beradik yang lain. Tidakkah dianggap kedekut anak ini? Demikian juga barang itu bukan barang milik dia, barang milik kita. Allah Subhanahu Wa Taala dengan kita demikian juga. Segala yang ada dalam dompet kita milik Allah. Rumah kita milik Allah. Kemudian apa dia? Mulut kita, suara kita, bahkan jasad kita ini pun milik Allah. Apabila milik Allah, maka kita sepatutnya kembalikan balik pada Allah. Sayangnya, manusia yang kedekut, segala benda yang diberi oleh Allah, disimpan dan diingat, ini adalah hak dia, yang dia tak perlu lagi untuk diagihkan pada orang lain. Satu pandangan yang silap dalam hidup ini. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sebut, "Iyyakum wasyuhha, fa innama halaka man kana qablakum bis-suhhi." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, jaga-jaga dalam hidup kamu dengan penyakit yang disebut dengan kedekut. Jaga-jaga, Rasulullah. Lebih bahaya daripada penyakit kena virus AIDS, nah senang ceritanya demikian. Orang yang kena penyakit kedekut ni, kata Rasulullah, jaga-jaga. Kenapa jaga-jaga? Rasulullah sebut, fa innama halaka man kana qablakum bisyuhi. Sesungguhnya umat-umat sebelum daripada ini dibinasakan oleh Allah. Di antara puncanya ialah mereka sudah berpenyakit dalam hati mereka, penyakit kedekut. Apabila penyakit kedekut ini sudah menguasai dalam jiwa seseorang, hancur lebur. Tidak ada lagi kekuatan persaudaraan. Tidak ada lagi kekuatan yang namakan dengan perpaduan. Tidak ada lagi kekuatan yang namakan dengan adik-beradik di antara satu sama lain. Apabila masing-masing sudah mula menjadi kedekut, menjadi tamak terhadap harta benda dan mencintai harta benda, sudah satu penyakit yang menyebabkan berantakan di antara mereka ini sendiri. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut. Rasulullah sebut, salasun muhlikat. Ada 3 benda yang boleh menghancurkan di atas muka bumi ini. 3 perkara yang boleh menghancurkan. Apabila seorang sudah ada pada 3 perkara pada diri dia, hancur dalam hidup dia. Apa benda? Rasulullah SAW sebut, yang pertama, syuhun muta'. Apabila kamu kedekut, kamu ikutkan dengan penyakit kedekut kamu tadi. Kamu membiarkan penyakit kamu ini dan kamu taati penyakit kedekut kamu. Malas. Kita kan kadang-kadang setengah-setengah orang, dia ada kenderaan. Apabila dia ada kenderaan, dia baru je basuh kenderaan dia, tiba-tiba dengar kedengaran azan. Nak pergi ke tak nak pergi? Di waktu mana nak pergi ni, hujan pula. Dalam keadaan hujan lebat pula. Dia bimbang, kalau pergi nanti kan basah keretanya. Kalau pergi kan nanti, dia kata yang menyebabkan akhirnya baru je basuh kereta. Dia mengikut penyakit kedekut dia, sehingga rela dia tak pergi sembahyang berjemaah. Dalam keadaan rela tak pergi sembahyang berjemaah, diikuti kedekut dia ini. Kadang-kadang kan, sehingga kan hancur dalam hidup dia. Kita kadang-kadang di kalangan kita, apabila ada orang datang minta derma, minta tolong derma ini, tolong untuk kita nak bina masjid, kita nak buat rumah anak yatim dan sebagainya. Tiba-tiba dia pun memandang. Dia kata kalau nak bagi ni RM10 ni banyak ni, makan berapa dah nasi bungkus. Dia sebut demikian. Kalau RM10 dapat 3 nasi bungkus. Alah bagi RM5 lah dia sebut. Nak bagi RM5, dia pun fikir lagi. Lah kalau bagi RM5 ni kan, dia kata kalau beli air berapa bungkus lagi dapat. Kita bagi RM1 lah. Lama-lama dia mengikut sangat dengan kedekut dia, kata Rasulullah. Ni di antara sebab kebinasaan. Lama-lama dia tak bagi langsung. Punca apa dia? Punca mengikutnya pada yang disebut dengan bakhil yang ada pada diri dia ini sendiri. Yang kedua, kata Rasulullah SAW, di antara benda yang menghancurkan lagi, wahawan muttaba', mengikut hawa nafsu. Dah dengar dah azan, dah mengikut hawa nafsu yang diikuti, muttaba'.
hawa nafsu yang dibesarkan, yang diikutkan dalam hidup dia. Dah dengar dah azan subuh, dia pun nampak, alah, ni orang belum kamat lagi, kita tarik dulu kain simut. Dia pun ikut hawa nafsu dia, tarik kain simut. Nanti orang kamat, nanti kita bangun lah, disebut demikian. Lalu kedengaran orang kamat, alah, belum lagi doa kunut, disebut. Belum lagi doa kunut. Dah dengar doa kunut, dia pun biarkan juga. Lama-lama terikut dan terikut pada diri dia, yang ni pun merosak pada diri seseorang. Dan yang ketiga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ijabul mar'i bi nafsi. Tatkala mana seorang dah mula rasa kagum pada diri dia, dia rasa kagum pada diri dia, akan hancur. Rasulullah SAW ajar, jangan rasa kagum pada diri, jangan. Jangan rasa kagum dengan apa yang Allah kurniakan pada kita, jangan. Bahkan sebagaimana yang kita belajar sebelum daripada ini, kalaulah ada dipuji untuk diri kita, kita balikkan semula pada Allah. Orang puji pada kita, nampak smart hari ni, misal contohnya, kita jawab, tak, Allah yang lebih smart daripada saya. Kita kembalikan balik pada Allah. Nampak rumah kamu ni cantik je, rumah kamu ni lawa je, kita kata, yang ini pemberian Allah, kita sebut demikian. Jangan takjub pada diri sendiri. Kalau ujub pada diri sendiri, yang menyebabkan kita akan melakukan kebinasaan dan kehancuran yang akan berlaku pada diri kita. Kemudian para penonton dan para pendengar yang dihormati sekalian, dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, as-sakhiyyun qaribun minallah. Orang yang pemurah ini, dia akan dekat dengan Allah. Qaribun minan nas, pada masa yang sama dia akan juga dekat dengan manusia. Kemudian qaribun minal jannah, dan dia akan jadi semakin dekat dengan syurga. Ini kelebihan orang yang jadi pemurah. Kemudian Rasulullah kata, ba'idun minan nar, jauh dia sudah menjarakkan dia dengan neraka. Lawan pada kedekut maknanya pemurah. Pemurah dia dekat dengan Allah. Pemurah dia akan dekat dengan manusia. Pemurah mendekatkan diri dia dengan syurga, dan dia akan menjarakkan diri dia daripada neraka. Kata Rasulullah SAW. Wal bakhil, berbeza pula dengan orang kedekut. Wal bakhil ba'idun minallah, dia akan jauh daripada Allah. Ba'idun minan nas, dan dia semakin jauh dengan manusia. Ba'idun minal jannah, yang lebih malang lagi, dia semakin jauh daripada syurga. Qaribun minan nar, dan dia semakin hampir dengan neraka. Wal jahilu sakhiyun ahabbu ila Allah min abil bakhil. Rasulullah tutup, Rasulullah SAW sebut, orang yang jahil dalam keadaan pemurah lebih disukai di sisi Allah berbanding daripada orang yang abid, yang rajin buat ibadah tapi dia dalam keadaan bakhil. Rajin sembahyang sampai ni hitam dahi, tapi kedekut, tak ada faedah langsung. Lebih baik orang yang jahil dalam keadaan tak hitam pun dahi dia, tiba-tiba dia boleh jadi pemurah, itu lebih terbaik dalam hidup ini sendiri. Para penonton dan para pendengar yang dihormati sekalian, kalau kita bahagikan manusia ini dalam yang disebut dengan harta benda ini, kita boleh bahagikan manusia terhadap tiga golongan yang disebut dalam golongan yang digambarkan dalam kitab ini sendiri. Yang pertama, harta ni, kita ingat dalam masalah harta, tidak dicela dia semata-mata kerana harta, tak. Bahkan yang dicela itu harta tu, bila harta yang kita dapat menyebabkan kita lalai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang inilah menyebabkan dicela harta benda. Islam tak mencela ada harta benda. Islam suruh ada harta benda. Bukan erti kata lepas pada dengan harta benda ini kita diajar supaya sedekah, tak. Kita diajar supaya dengan harta yang Allah kurniakan pada kita, mendekatkan kita dengan Allah. Yang ini dipuji dalam agama. Tetapi yang harta yang menjadi merosakkan dalam hidup kita yang dicela ni, apabila menyebabkan kita lalai dalam beribadah. Lalai dalam beribadah ni yang dicela. Golongan yang kedua, ada pun harta yang boleh menolong pada ibadah, dia akan dipuji dalam agama. Harta yang boleh menyebabkan kita ni semakin taat dan semakin dekat dengan Allah. Yang ni Allah Subhanahu Wa Taala suruh. Sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut dalam sepotong hadis dia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, ni'mal mal salih lil mar'is salih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, sebaik-baik harta yang baik berada pada tangan orang yang saleh. Harta yang terbaik berada pada tangan orang yang terbaik. Tiba-tiba harta berada pada tangan orang yang tidak melaksanakan ibadah. Yang ni yang menyebabkan dilarang. Islam suruh ada harta. Nak suruh apa dia? Nak suruh kita ni jadi pemurah dan menjadi semakin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi golongan yang tiga, kita hendaklah ingat, dan kita diajar supaya tiada sayugi yang membanyakkan akan dia harta, bahkan yang lebih utama diambil harta itu menjadi golongan yang tiganya ialah sekadar memadai sahaja.
Dalam bab harta ni ada 3 kita boleh bahagi. Yang pertama, harta yang menyebabkan seorang ini dia lupa dalam ibadah. Tapi kalau harta yang boleh mendekatkan diri pada ibadah, disuruh dalam agama. Yang pertama. Yang kedua. Yang ketiga, kita diajar supaya apa dia? Harta ni yang kita dapat berpada-pada cukup. Kalau dapat banyak ni, alhamdulillah, yang disebut dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah baca, Allahumma ja'al rizqa ali Muhammad fid dunya kafafan. Ya Allah, tolong jadikanlah dan anugerahkanlah rezeki kepada Muhammad, keluarga Muhammad ini padan-padan sajalah ya Allah. Cukup-cukup sajalah ya Allah. Ini doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan doa ini bahawa Rasulullah tidak beria untuk banyakkan harta yang menyebabkan jadi kedekut. Tetapi yang lebih bahaya lagi, apabila kita dapat harta tiba-tiba membawa kebinasaan. InsyaAllah pada pertemuan yang akan datang nanti, kita akan sebut bagaimana harta yang boleh menjadikan kebinasaan pada seorang ini sendiri. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.